Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Hadirin rahmat Allah taala sekalian, insyaallah sepatutnya malam ni kita dah pulun tentang sunnah-sunnah dalam menyambut Aidil Fitri. Namun saya yakin tuan-tuan sekalian, insyaallah esok ada lagi sehari Ustaz Amran akan settlekan insyaallah, selain daripada banyak bahan yang sudah bersebar dan seumpamanya. Jadi saya tetap nak kita akhirkan akhir-akhir Ramadan kita ini dengan selangkah dalam cuba untuk memahami Al-Quran, khususnya surah Al-Hijr yang saya bawa tempoh hari. Dia ada 6 kisah. Kisah yang pertama mengenai iblis, yang kita dah bincang tentang tema surah ini adalah satu penegasan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa Allah akan jaga agamanya. Muhammad, kamu jangan risau, walaupun tantangan daripada Quraisy itu dahsyat, luar biasa, tapi jangan risau. Benda yang berlaku pada kamu ni sebenarnya dah berlaku pada senior-senior kamu. Dah berlaku kepada senior-senior kamu, nabi-nabi terdahululah. Khususnya yang disebutkan adalah Nabi, contohnya Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Lut, ada Syuaib dalam surah ni. Kemudian lagi ada kisah Nabi Syuaib, Lut, Nabi Muhammad sendiri akhirnya diceritakan situasinya. Baik, kita cuba tengok satu persatu bagaimana Allah melalui kisah-kisah ini mengisyaratkan lagu mana dia jaga agama ini melalui track record yang dah berlaku pada Nabi dan Rasul dahulu. Melalui kisah iblis laknatullah, ketika mana kita ulang balik kisah yang sama, lebih kurang tadi imam kita baca dalam riwayat ataupun dalam naratif wording yang lain. Kalau dalam surah Al-Baqarah, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tapi dalam surah Al-Hijr Allah Ta'ala guna kalimah dan perkataan dan pendekatan yang lain. Ini keistimewaan Al-Qasasul Qur'ani, panggil tak? Baik, apa lagi? Saya kena ringkaslah, tidak jadi kuliah pula. Dalam ayat yang ke-51 hingga ayat 60, Allah datangkan kisah Ibrahim alaihissalam. Kisah Ibrahim ini Allah Ta'ala fokus kepada berkaitan dengan Ibrahim yang didatangi 2 malaikat, yang kemudiannya malaikat tersebut pergi jumpa Lut alaihissalam untuk menyampaikan berita yang khusus. Kerana atas muka bumi ketika itu yang beriman pada Allah hanya 3 orang saja. Yang pertama Ibrahim, yang kedua Sarah, yang ketiga adalah Lut alaihissalam. Jadi Lut dengan kaum dia yang dilaknat kemudiannya itu, Ibrahim sedang menguruskan. Jadi malaikat ni datang jumpa Ibrahim, datangkan khabar gembira berkaitan dengan hamilnya isteri ataupun Sarah dan kemudian Hajar dan seumpama. Ibrahim, maksudnya doa Ibrahim supaya daripada dirinya muncul zuriat-zuriat yang saleh itu dimakbulkan ketika umur sudah agak lanjut. Maka jangan berputus asa, tuan-tuan. Temanya adalah jangan berputus asa. Selagi mana motor punya start tu boleh start, insya-Allah boleh jadi lagi. Faham ke tidak tu? Cerita lain dah tu. Nah, nak katanya begitu jugalah dalam kes seorang nabi lagi, iaitu sudah sangat berumur tapi Allah Taala datangkan bahawa dia dapat zuriat dan seumpamanya. Tapi dalam kes ini adalah isyaratnya, saya tak bacalah ayatnya, agak panjang ini. Isyaratnya adalah Allah Ta'ala nak bagi tahu kalau dalam kisah iblis laknatullah, cara Allah Ta'ala jaga agama Islam ini adalah dengan memastikan iblis tidak boleh untuk memaksa anak cucu Adam untuk ikut dia. Iblis tak ada kuasa langsung. Kita tidak boleh berhujah di hadapan Allah esok. Kenapa kamu buat maksiat sekian-sekian? Ya Allah, iblis paksa aku. Itu tidak mungkin berlaku. Sudah dijelaskan dalam kisah yang sebelum ini, ayat yang sebelum ini, bahawa Allah Ta'ala dah tetapkan bahawa hal itu tak boleh berlaku. Saya baca sikitlah supaya kita ingat. Allah menyebutkan apa dia? Qala hadza siratun alayya mustaqim inna ibadi laysa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin.
Sesungguhnya hambaku tidaklah kamu itu wahai iblis ke atas mereka itu sultanun, kuasa. Sultan yakni kuasa lah. Kuasa ke atas mereka untuk paksa mereka ikut kamu iblis, sesat bersama kamu, illa manittaba'aka minal ghawin, melainkan mereka ikut kamu kerana mereka nak ikut kamu. Itu sudah Allah Ta'ala jatuhkan. Jadi esok-esok kalau menghadap Allah Ta'ala, ya Allah, aku buat maksiat ni kerana iblis. Tidak valid sama sekali. Tidak valid sama sekali. Itu kita kena ingat tuan-tuan. Sebab ada setengah ayat-ayat lain mengisyaratkan seolah kita boleh blame kepada syaitan atau boleh. Kita dah bincang syaitan siapa? Minal jinnati wan nasi. Itu pun boleh jadi juga. Baik, seterusnya. Kemudian bila kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, maka datanglah ayat yang berbunyi wa nabbihum an dhaifi Ibrahim, iaitu dan khabarkanlah kepada mereka perihal tetamu Nabi Ibrahim. Allah Ta'ala kata pada Nabi Muhammad, cerita pasal Nabi Ibrahim. Ketika mereka izdakhalu alaihi faqalu salaman qala inna minkum wajilun, iaitu kepada dua malaikat. Ketika mereka masuk mendapatkannya lalu memberi salam dengan berkata, selamat sejahtera kepadamu. Dia berkata, sesungguhnya kami berasa takut kepada kamu. Ahli keluarga Ibrahim kata, takutlah, tak tahu siapa kena ni. Maka katanya lagi, qala abasyartumu, kami ni nak bagi kabar gembira pada kamu ni. Ala massaniya kibaru fabima tubasyirun. Maka katanya di sini mereka menjawab, janganlah engkau takut. Sebenarnya kami hendak mengembirakanmu dengan berita bahawa engkau akan beroleh seorang anak lelaki yang bakal menjadi seorang yang berilmu. Jadi dalam cerita Nabi Ibrahim ni, cara kedua Allah Ta'ala nak kekalkan agama Allah adalah dengan melahirkan zuriat daripada orang saleh, melahirkan zuriat yang saleh yang meneruskan legasi dakwah tersebut. Dan akhirnya daripada Ibrahim muncul Ishak, Yakub dan juga Ismail dan keturunan nabi-nabi sehinggalah sampai hari kiamat. Justru Ibrahim digelar sebagai Abul Anbiya. Saya tambah sikit, ini pandangan peribadi saya tuan-tuan. Salah satu legasi lagi selain daripada legasi blood, darah keturunan yang saleh, keturunan yang kedua adalah legasi ilmu, anak murid kepada guru-guru yang hebat. Akan mengekalkan dakwah. Ini tak ada mufassir lain sebut, tapi saya rasa ada relevannya untuk kita masukkan. Kelangsungan agama Islam boleh berlaku selain daripada munculnya anak saleh kepada orang-orang yang saleh, yang berilmu tadi. Maka yang kedua juga adalah lahirnya anak-anak murid yang hebat, yang saleh, yang baik, yang berilmu kepada guru-guru yang juga hebat. Dan pemerhatian saya, ramai guru yang hebat boleh melahirkan anak murid yang lebih hebat. Tapi seorang ayah yang hebat belum tentu lahirkan anak yang lebih hebat pada diri dia. Sebutkan siapa ulama yang anaknya lebih hebat pada dia. Hampir tidak ada tuan-tuan. Zaman dulu ataupun sekarang. Jangan sebutlah Syekhul Islam Taimiyah, Imam Nawawi, mereka memang tak ada anak. Al-Ulama Al-Uzzab memang bujang sampai. Tapi ulama lain, Imam Ahmad bin Hanbal, anak dia hebat. Abdullah bin Ahmad, ya. Hebatlah. Tapi kita tak tahu dia lebih hebat pada Imam Ahmad. Sebab ayahnya dah terlalu hebat. Hatta zaman ini pun ilmuwan-ilmuwan yang ayahnya hebat, anak biasa, anak darah ni, anak darah daging. Tapi kalau anak murid, ada yang boleh jadi lebih hebat pada dia. Ini sunnatullah, tuan-tuan. Satu bentuk kalau kita perhati, ghalibnya begitu. Ghalibnya begitu. Seorang ayah yang terlalu hebat nak lahirkan anak yang lebih hebat. Hamka sebagai contoh, saya selalu bawa Hamka. Anak-anak Hamka siapa kena? Tak ada orang kena. Dan mereka tak berkarya, mereka just jual nama ayah mereka saja apa semua. Dan sumbangan mereka tak signifikan. Macam ayah dia Hamka. Tetapi Hamka dengan ayah dia sama hebat. Tuan-tuan. Ayah dia Haji Abdul Karim Amrullah. Datuk dia itu adalah ketua ataupun syekh kepada Naqsyabandi di Minangkabau lah. Tapi anaknya Haji Abdul Karim, so-called sunnah ataupun kaum muda, Hamka juga menjadi Muhammadiyah, tak ikut tok dia yang memang syekh dalam Naqsyabandi, Khalidiyah ke apa semua di Minangkabau masa tu. Jadi saya memerhatikan bahawa legasi blood, legasi kita panggil nasab, ya, kepada para nabi dan rasul menentukan kelangsungan.
Tapi tak jamin juga sebab apa? Akhirnya Rasulullah tidak ada zuriat yang mewariskan perjuangan Rasulullah SAW secara khusus ya. Yang ada adalah sahabat-sahabat, anak murid baginda SAW. Maka saya katakan, legasi ataupun kaedah Allah Ta'ala nak jaga agama ini, selain melahirkan anak-anak yang soleh kepada bapa-bapa yang soleh, ibu bapa yang soleh, dan akhirnya menjadi berilmu, lahirnya juga anak-anak murid yang soleh, yang berilmu daripada guru-guru yang juga hebat. Wallahu alam. Itu tambahan pandangan peribadi berdasarkan kefahaman kita lah, yang ringkas itu. Baik, kemudian diceritakan pula daripada ayat 61 hingga 77 kisah Lut alaihi salam yang menghadapi mihnah umat dia, yang dan kisah ni kisah yang masyhurlah. Dua malaikat yang datang itu berupa dengan rupa yang sangat cantik, handsome, menyebabkan kaum dia mari duk tunggu depan rumah pintu lah. Ibrahim bernama Lut, serahkan dua orang itu pada kami, nak buat jahat lah ni. Sampai Lut kata, ambil anak aku lah, anak aku perempuan ada ni, minta dengan baik, buat cara halal. Tak nak, kami nak yang tu juga. Ni perangai. Dan akhirnya Lut telah disuruh oleh dua malaikat tadi untuk keluar daripada tempat dia tu, bawa anak-anak dia semua, perempuan 2-3 orang tu, dan melainkan istrinya ditinggalkan, istrinya kufur kepada dia. Dan akhirnya mereka vanish lah. Itu cara Allah Ta'ala jaga agama dulu. Allah Ta'ala akan wipe up secara total bila umat itu terlalu dahsyat sangatlah. Apatah lagi Nabi mereka pun tak mampu dah nak tanggung, maka settle. Cuma perkara itu tak berlaku pada umat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad telah mendoakan supaya kita ni tak kena azab sebagaimana umat-umat Nabi terdahulu. Kan Rasulullah naik mimbar, amin. Rasulullah naik mimbar, Rasulullah naik mimbar, kemudian Rasulullah cerita. Masa duduk pertama tu apa dia, kedua dia. Baik, ringkas lagi cerita tuan-tuan. Setelah cerita Nabi Lut tadi yang luar biasa, datang pula kisah Nabi Syuaib berkaitan dengan unta dia itulah. Nabi Syuaib, kaum Thamud yang pakar dalam menempa Al-Hijr, yakni gunung-gunung. Itu surah ni Al-Hijr, kisah Nabi Syuaib. Juga perkara yang sama, kufur dan maksiat pada Allah, dan akhirnya wipe out langsung. Kes sama dengan Nabi Lut tadi. Ini cara Allah jaga agama dulu. Kamu tak nak, settle. Umat Nabi Muhammad ni nasib baik. Buatlah lagu mana pun, tak sampai tahap tu lagi. Dan akhir sekali saya tukar ya, Syuaib dengan tadi Samud Nabi Saleh, minta maaf, Nabi Saleh. Kemudian Nabi Saleh juga perkara yang sama. Jadi 3 kes yang sama, Lut, Syuaib dengan Saleh, kes umat yang kufur, ingkar, dan Allah Ta'ala settlekan langsung. Dan akhirnya sampailah kepada kisah Nabi Muhammad ketika itu, bila Rasulullah sedang menghadapi situasi yang sama, tekanan daripada umat dia, maka Allah Ta'ala datang untuk beritahu, jangan risau, jangan kamu sedih, jangan kamu apa. Sebenarnya benda-benda yang kamu lalu ni, senior-senior kamu dah lalu. Cuma dulu, untuk jaga agama ni, aku buat macam ni lah. Yang pertama, begitu, hancur langsung. Ada seumpamanya. Jadi paling tiga tuan-tuan, secara kesimpulannya, ada 3 lah kaedah besar bagaimana Allah membuktikan bahawa agama ini terjaga dari dulu sampai sekarang, walaupun manusia yang beriman ketika itu hanyalah 3 orang, 2 orang, 1 orang saja. Tapi Islam tetap terjaga, itu tak perlu kita risau. Yang kita risau adalah kita ni lah, bawa ke tidak amanah, menyampaikan Islam, menyampaikan sunnah kepada seramai mungkin prospek yang dapat kita capai ya. Maka kesimpulannya, yang pertama, Allah melalui kisah Iblis laknatullah menegaskan bahawa agama ini dijaga oleh Allah Ta'ala melalui Iblis tidak dibenarkan untuk memaksa dan tidak ada kuasa untuk paksa kita ikut dia, maksiat kepada Allah Ta'ala dan seumpamanya. Melainkan kita pilih untuk ikut Iblis laknatullah. Wali'adzubillah min dzalik. Yang kedua, kelangsungan agama ini berlaku melalui keturunan-keturunan yang saleh. Bapa ibu yang saleh melahirkan anak-anak yang saleh. Saya tambah sikit, guru-guru yang saleh dan hebat melahirkan anak murid yang saleh dan juga lebih hebat pada mereka. Kelangsungan agama akan berlaku. Yang ketiga, wipe out, hilangkan langsung umat. Ini tak berlaku dah lah. Ini hanya berlaku pada umat-umat yang terdahulu. Tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah, itu 2-3 perkara yang kita boleh faham daripada surah Al-Hijr
Dan bila kita go through satu persatu dengan memahami tema setiap surah dalam tadabbur yang lebih, saya rasa dengan Ustaz Amran lebih mendalam lah, maka kita akan dapat tahu setiap surah ni, walaupun kita jarang lalu, kita minat surah-surah yang kita minat je lah. Al-Kahfi, Ar-Rahman, Al-Mulk. Ada surah yang kita jarang jumpa. Bila jarang jumpa ni, nak baca, terbelit lidah tuan-tuan. Kukak. Nampak sangat tak berapa mesra tu. Bagi surah yang biasa, Yasin pejam mata lah. Maksudnya minat sangat dah tu. Tapi rupanya bila kita pergi satu persatu, hatta baca terjemahan guna Syekh Abdullah Basmih punya saja. Tapi terlebih dahulu ambil kerangka surah ni temanya apa. Maka kita baca dengan satu struktur untuk mendapat intipati lain kita baca. Kita akan dapat nampak, lagu ni. Itu satu perspektif. Kalau kata tengok tafsir-tafsir lain, banyak lagi. Itu keluasan ilmu Al-Quran yang tidak mampulah diterokai sehingga habis oleh sesiapa saja. Semoga masa-masa berbaki dalam Ramadan kita, dan Ramadan adalah bulan Al-Quran, menyebabkan kita lebih semangatlah untuk nak berkenalan dan juga mulazamah dengan surah-surah yang lain juga. Jangan duk berpusing pada surah yang sama saja setiap minggu, setiap bulan itu. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga ada manfaatnya. Ustaz Amran esok sunah-sunah dalam raya tu kena serah pada Ustaz Amran esok. Baca. Itu dah, insyaAllah. Jadi, kita jumpa lagi. Dan semoga Ramadan tahun depan, kita dapat jumpa lagi lah, insyaAllah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Raya bila ni? Istihara ke?